Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengerusi bersama dengan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur. Seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, insya-Allah kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni kita nak bicarakan tentang satu topik yang khusus berkenaan dengan fikih ibadah korban. Bersempena dengan kita akan bertemu dengan ibadah ini, kalau tidak silap hitungan kiranya kurang-kurang lebih 8 hari lagi insya-Allah. Jadi kita nak berbicara pada malam ni tentang hukum hakam dan soal jawab berkaitan dengan ibadah korban insya-Allah. Kalau orang tanya pada kita, apakah amal ibadah yang tertua dan amal ibadah yang paling awal disyariatkan Allah, maka ibadah itu namanya ibadah korban. Sewaktu solat belum ada, puasa belum ada, haji belum ada, zakat belum ada, ibadah-ibadah lain belum ada, tetapi ibadah korban telah ada. Apa sebab? Kerana ia telah disyariatkan awalnya pada syariat Nabi Adam alaihissalam lagi. Ini boleh dirujuk dalam surah Al-Ma'idah, bermula pada ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang dua putera Nabi Adam. Yang pertama namanya Qabil, yang kedua namanya Habil. Ketika mana kedua-duanya persembahkan korban mereka, tetapi yang diterima Allah korban Habil, bukan korban Qabil. Berkatalah Qabil, la aqtulannak, aku pasti akan bunuh kamu wahai Habil. Maka dijawab Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah korban yang diterima Allah itu yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Sejak Nabi Adam, ibadah korban telah ada, iaitu ibadah korban yang diwahyukan Allah untuk dilakukan oleh dua putera Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil. Tuan-tuan, kalau kita ingat, anak Nabi Adam ni ada berapa ramai? Berapa? Ramai. Berapa ramai? Yang penting ramailah Ustaz. Ada riwayat antaranya dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Baghawi menyebut jumlah anak Nabi Adam seramai 40 orang. 40 orang. Dan setiap kali bersalinnya Hawa itu, dia lahir 2 orang kembar. Maknanya 20 kali bersalin, 40 orang. Dan anak Nabi Adam yang famous yang disebutkan di dalam sejarah, ada 3 orang yang biasa dinyatakan. Yang pertama namanya Qabil, ni lahir anak sulung Nabi Adam. Dalam ilmu eskatologi barat, Qabil ni disebut namanya sebagai Sin, S-E-I-N. Ada anak yang kedua yang famous juga, anak Nabi Adam, namanya Habil.
Dalam ilmu eskatologi barat, bahkan agama Kristian dan Nasrani pun ataupun Yahudi pun dia sebut dengan nama Abil. Dan yang ketiga namanya Seth, S-E-T-H. Faham tuan-tuan? Qabil ada kembar dia. Kembar dia namanya Iklimah. Apa nama dia? Iklimah. Habil ada kembar dia. Kembar dia namanya Labuda. Iklimah ni comel orangnya. Orangnya lawa. Kembar kepada Qabil. Labuda kembar kepada Habil, tak berapa lawa. Maka Qabil, abang ni yang sulung ni, dia nak berkahwin dengan kembar dia sendiri yang bernama Iklimah. Maka Nabi Adam tak bagi. Mestilah kena silang. Maka silangnya siapa? Kena berkahwin dengan kembar Habil, namanya Labuda. Tapi Qabil tak nak. Maka ketika itulah Allah mewahyukan kepada Nabi Adam agar kedua-dua anak Nabi Adam bernama Qabil dan Habil perlu buat korban. Sesiapa korbannya diterima Allah, dia boleh berkahwin dengan Iklimah yang comel. Ini bukan kisah dongeng, tuan-tuan. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran. Allah ceritakan bermula pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq, bagai-bagai hinggalah habis. Kemudian Qabil ni kerja dia sebagai petani. Oleh kerana dia petani, maka dia korbankan hasil pertanian dia, dia berkorban gandum. Manakala Habil dia ni shepherd. Shepherd ni penternak kambing. Maka dia korbankan kambingnya untuk dipersembahkan. Maka datanglah, disebut dalam tafsir, datang cahaya putih membawa korban daripada Habil, dengan makna korban Habil itulah diterima Allah. Ketika itulah berkata Qabil, la aqtulannak, aku pasti akan membunuh kamu wahai Habil. Maka inilah pensyariatan yang paling tua, ibadah yang terawal disyariatkan, iaitu ibadah korban. Faham tuan-tuan? Nabi-nabi lain korban ada tak? Ada. Kalau Nabi Nuh ada korbannya, korban roti. Nabi Musa bukan korban binatang ternak, tapi bahagian daripada binatang ternak. Itu cara korban dia. Nabi Ibrahim ada pensyariatan korban dia. Dan pensyariatan korban yang sempurna itu korban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tuan-tuan cerita tentang korban? 23 tahun Rasulullah menjadi Nabi ataupun Rasul. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun pertama di Mekah, ibadah korban belum ada lagi, tak ada lagi. Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, pada tahun yang kedua hijrah itulah bermulanya pensyariatan ibadah korban. Faham tuan-tuan? 23 tahun Rasulullah jadi Nabi, dibahagikan fasa yang pertama di Mekah 13 tahun, fasa yang kedua di Madinah 10 tahun. Fasa yang kedua di Madinah 10 tahun, bilakah bermulanya pensyariatan ibadah korban? Pada tahun yang kedua hijrah. Bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaksanakan ibadah korban setiap tahun tanpa miss selama 9 tahun bersamaan 9 kali. Bermula tahun yang kedua hijrah sehinggalah sebelum Rasulullah wafat, korban terakhir Rasulullah pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-10 hijrah. Kalau kita kira tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 kali.
Sama ada tahun yang ke-11 Hijrah Rasulullah tak sempat berkorban. Apa sebab? Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah, lebih tepatnya waktu duha pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Korban Rasulullah bagai-bagai, ada bagai-bagai. Ada tahun Rasulullah berkorban hanya dengan 2 ekor kibas saja. 2 ekor kibas. Kibas ni biri-biri lah yang bulu lebat tu. Bukan kambing. Kambing tu yang tak ada bulu. Kibas ni ada bulu. Pada kibas yang pertama Rasulullah berkorban, Rasulullah niatkan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Wahai Allah, terimakanlah korban kibasku ini dari Muhammad dan ahli keluarga Muhammad. Itu kibas pertama. Pada kibas yang kedua, Rasulullah niatkan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad. Wahai Allah, terimakanlah korban kibas dari Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Mana-mana dalam kalangan umat Nabi Muhammad yang tak pernah berkorban sepanjang hidupnya kerana tak mampu, jangan sedih. Apa sebab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban atas nama umat Nabi Muhammad, iaitu orang yang tidak mampu dalam kalangan umat Nabi Muhammad. Ada satu tahun, iaitu tahun yang ke-6 Hijrah, pada tahun Hudaibiyah, Rasulullah berkorban seekor unta. Dan seekor unta ni 7 penamanya dikongsikan dengan para sahabat yang lain. Faham tuan-tuan? Seekor unta 7 penama, Rasulullah 1 penama, 6 yang lain dalam kalangan sahabat. Dan tahun yang terakhir korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini korban VVIP Rasulullah lakukan, korban mega. Apa sebab? Pada tahun yang terakhir, iaitu tahun yang ke-10 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkorban dengan 100 ekor unta milik dia. Bukan milik orang lain, milik dia. Rasulullah tahu dirinya dah tak lama lagi akan meninggal dunia, banyak bayangan-bayangan yang dia dapat rasai, maka harta yang dimilikinya dikembalikan kembali kepada umat. Maka tahun terakhir Rasulullah berkorban 100 ekor unta. Kalaulah nilai sekarang seekor unta RM9,000, korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senilai RM900,000. Tak pernah dengar saya orang Taman Tun ke, orang kota Damansara ke, Bukit Damansara ke, mana-mana tempat ke, korban apa tahun ni? 100 ekor lembu. Seorang-seorang. Tak pernah lagi, betul tak? Seekor kambing, 5 ekor kambing, seekor lembu, bagai-bagai itu biasa. 100 ekor lembu ni tak ada lagi. Itu korban Rasulullah terakhir. Daripada 100 ekor unta, 63 ekor unta Rasulullah sembelih dengan tangan dia sendiri. Rasulullah sembelih sendiri. Baki 37 lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakilkan pada Sayyidina Ali untuk menyembelih. Apa hikmah? Di sini memberi satu isyarat bahawasanya umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhenti pada umur yang ke-63 tahun. Faham tuan-tuan? 100 ekor Rasulullah korbankan unta dia. Unta yang pertama hingga 63 sembelih sendiri. Masuk dia unta yang 64 hingga 100 dipaskan kepada Sayyidina Ali untuk menyembelih. Hikmahnya memberi isyarat umur baginda terhenti pada umur 63 tahun. Ini kita urutkan cerita korban malam ni. Hukum berkorban. Hukum berkorban berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Ulama berbeza pandangan. Menurut mazhab Hanafi,
Mazhab yang paling tua mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah ataupun namanya Nu'man bin Thabit, meninggal dunia tahun 150 Hijrah. Menurut mazhab Hanafi, hukum berkorban itu wajib bagi sesiapa yang mampu. Wajib bagi sesiapa yang mampu. Mazhab Hanafi ni di mana, Ustaz? Di Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Turki, Mesir, Iraq, itu mazhab Hanafi. Tanya pada mereka yang mampu di sana ataupun warga yang kita sebutkan tadi yang berada di Malaysia, awak korban tak? Mereka yang mampu, mereka katakan kami berkorban sebab wajib. Berdasarkan dalil apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Sesiapa yang diberi keluasan rezeki tapi dia tidak berkorban, dia ada lebihan, ada kemampuan, ada rezeki Allah titipkan, tapi dia tak berkorban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fala yaqrabanna musallana. Jangan sesekali orang yang kaya tapi tak berkorban tadi mendekati tempat solat kami. Ini standard operation procedure yang Rasulullah tetapkan pada hari raya Idul Adha. SOP dia macam mana? Orang-orang kaya ada kemampuan tak berkorban, aku tak ingin tengok mukamu. Seolah-olahnya begitulah. Mu jangan masuk dekat dengan Masjid Nabawi aku ni. Jangan masuk dekat. Ini SOP yang Rasulullah tetapkan. Ancaman keras sebegini, tuan-tuan, hanya layak kepada ibadah yang wajib. Lalu menurut mazhab Hanafi, hukum berkorban itu wajib bagi sesiapa yang mampu. Khilafnya di mana pada tiga mazhab yang lain. Mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas meninggal dunia tahun 179 Hijrah. Muridnya mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, meninggal dunia tahun 204 Hijrah. Muridnya Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, meninggal dunia tahun 241 Hijrah. Bagi tiga mazhab ini, hukum berkorban sunnat muakkadah alal kifayah. Hukumnya sunnat muakkad bagi sesiapa yang mampu. Dengan maksud sesiapa yang mampu tapi dia tidak berkorban, hukumnya adalah makruh. Faham tak? Dia mampu tapi tak berkorban, tak sampai haram, tapi makruh. Berdasarkan dalil apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun hunna alayya faraidun walakum tatawwu'un." Ada tiga ibadah khusus pada aku, ibadah ni wajib. Khususiatul Rasul, khusus pada Rasulullah. Tiga ni wajib. Walakum tatawwu'un, tetapi ke atas umatku tak sampai wajib, hukumnya sunat. Faham tak? Ini khususiah Rasulullah. Tiga ni Allah Ta'ala tetapkan pada diri Rasulullah wajib, tapi umat Rasulullah tidak sampai wajib, hanya sunat. Apa dia tiga ibadah tersebut? Yang pertama, al-witru, salat witir. Dan memang Rasulullah tak pernah tinggalkan witir. Yang kedua, salatul duha, salat duha. Rasulullah tak pernah tinggalkan duha. Yang ketiga, an-nahru, menyembelih haiwan korban. Dan betul, Rasulullah tak pernah meninggalkan ibadah korban. Lalu menurut tiga mazhab ini, berdasarkan hadis tadi, antaranya disimpulkan hukum korban sunnat muakkadah. Ustaz, bukankah Al-Quran yang dirujuk tu satu? Nabi yang dirujuk tu satu? Bukankah Allah tu satu? Tapi kenapa dalam satu masalah korban boleh berbeza sampai ada dua hukum? Faham tuan-tuan? Berbeza hukum
kerana berbeza cara melihat dalil. Itu sebab dia. Oleh siapa? Oleh ahli dalil. Ahli dalil ni mujtahid lah. Imam yang 4. Yang ni ambil dalil ni, tengok dalil ni, dibuat kesimpulan hukum korban wajib. Yang ni ambil dalil ni, tengok dalil ni, dibuat kesimpulan hukum korban sunnat muakkadah. Ustaz yang sampaikan kedua-dua pendapat tersebut. Faham tuan-tuan? Setakat penjelasan saya tentang hukum berkorban, agak-agak tuan-tuan pilih yang mana? Korban tu wajib ataupun sunat muakkad? Kalau senyap tu biasanya sunat muakkad lah tu. Terserahlah. Paling kurang saya dah sampaikan. Faham tuan-tuan? Dah selesai. Syarat orang yang berkorban ada 5 syarat dia. Yang pertama, orang yang berkorban itu Muslim, mestilah Islam. Kalau contoh kita dapat hadiah lembu daripada orang bukan Islam sekalipun, contohnya YB Parlimen kan, ahli Parlimen sini ni, Parlimen apa ni? Apa? Segambut. Contohnya dia bagilah kan. Boleh tak diletakkan atas penama dia? Tak boleh. Sebab syaratnya mesti Muslim. Maka AJK Masjid perlu cari 7 orang asnaf fakir miskin, diisi 7 penama lembu tadi atas penama asnaf tersebut. Kalau contohnya di Taman Tun ni tak ada asnaf, maka boleh diletakkan 7 penama dalam kalangan Imam Bilal ataupun AJK. Dagingnya diagihkan kepada umat. Apa sebab? Kerana syarat yang pertama, orang yang berkorban mestilah Muslim. Boleh tak kita terima lembu daripada orang bukan Islam? Boleh, dengan syarat tidak ada unsur agama. Kalau ada unsur agama tak boleh. Yang kedua, syarat orang yang berkorban bebas ataupun merdeka. Yang ni kita tak hurailah, sebab semua kita ni dah merdeka, tak ada dah hamba. Yang ketiga, syarat orang yang berkorban mestilah baligh. Sebab apa? Orang yang belum balik tidak ada taklifan ibadah korban pada dirinya. Yang keempat, orang yang berkorban mestilah berakal. Orang yang gila tak ada taklifan. Yang kelima, yang ni kita nak tekankan sikit, siapakah orang yang dikira orang yang layak berkorban? Syarat yang kelima, orang itu dikira mampu berkorban. Mampu berkorban ni siapa dia tuan-tuan? Orang yang dikira mampu berkorban, syarat yang kelima ni, bila dia telah melepasi 3 syarat utama. Syarat apa? Dia telah melunaskan tanggungjawab dan keperluan asas bagi diri dia sendiri. Maknanya makan pakai dirinya settle. Bayar bil api, bil air di rumah settle. Keperluan asas bayar rumah dah. Bayar kereta tu keperluan asas settle. Tengok baki dalam Maybank to you CIMB Klik ada RM20,000 lagi. Settle syarat yang pertama mampu. Dia pergi pula syarat yang kedua. Syarat yang kedua, orang yang berkorban itu telah menunaikan tanggungjawab terhadap orang yang wajib dia nafkahi. Kalau kita suami, nafkah anak isteri tu settle. Susu anak dah beli, pampers anak settle, nafkah isteri sudah. Orang yang wajib dia nafkahi selesai. Tengok baki dalam bank ada RM15,000 lagi. Syarat yang ketiga, orang tadi mampu membeli haiwan korban. Haiwan korban bahagiannya, kalau satu bahagian lembu 800 lah contohnya kan. Ada duit RM15,000. Baki lagi kalau dia mampu beli haiwan korban tadi RM800, baki duit RM14,200. Maka orang tadi dikira mampu berkorban. Setelah keperluan asas kita dah. Ini perlu dijelaskan tuan-tuan, supaya apa? Kita tak nak orang yang tak mampu berkorban tapi dia berkorban. Kita tak nak.
Susu anak menangis, tak mampu beli. Nafkah anak isteri tak mampu tunaikan. Rumah sewa ataupun bayar rumah kereta tak bayar. Elektrik api tertunggak. Tapi berkorban, dia berkorban. Yang wajib dia tidak selesaikan, yang sunat dia dahulukan. Ini kita tak nak. Dan kita tak nak orang yang mampu berkorban tapi dia tak berkorban. Sebab RM800 itu akan habis juga sebenarnya ke tempat yang lain. Betul tak? Demam je, pergi jumpa doktor. Doktor letak je stetoskop kat dada ni, RM100 kena lah. Tak bagi obat lagi tu. Bagi obat lagi RM100. Total dengan macam-macam penyakit sekarang ni, RM800 habis juga ke tempat yang lain. Maka berkorbanlah bagi sesiapa yang mampu. Dah, itu syarat orang yang berkorban. Waktu penyembelihan haiwan korban, kalau tempat itu ada didirikan solat Idul Adha, maka benda ni tak jadi masalah. Sebab waktu penyembelihannya bermula selepas solat Idul Adha dan khutbah hari raya. Tapi bagi tempat yang tak ada didirikan solat Idul Adha, contohnya di dalaman, kawasan orang asli, Sabah Sarawak, bagai-bagai, masjid surau tak ada. Bilakah bermulanya penyembelihan itu? Ia bermula dengan kadar anggaran. Telah selesai 2 rakaat salat dan 2 khutbah pada pagi 10 Zulhijjah setelah terbitnya matahari. Faham tuan-tuan? Dia kena buat anggaran. Contohnya kalau hari ni waktu syuruk 7 minit kan. Syuruk tu naik matahari lah. Tak boleh solat hari raya lagi. Tak boleh lagi. Kena tunggulah kurang-kurang matahari naik sepenggal lah. Kita ambil lah masa 10 minit. 7:17. Baru boleh bermula solat. Anggaran 2 rakaat solat 10 minit. Tambah lagi 7:27 jadinya. Anggaran 2 khutbah hari raya 10 minit. Tambah lagi 10 minit 7:37. 7:37 baru boleh start pemotongan haiwan korban bagi tempat yang padanya tidak ada didirikan solat Idul Adha. Faham tuan-tuan? Kalau dipotong sebelum daripada itu, ia tidak dianggap sebagai korban. Itu dianggap sebagai daging yang kita beli di pasar saja, yang kita bagi makan kepada ahli keluarga kita. Ini kadar waktu sembelihan. Sehingga bila terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Ada jemaah tanya, ini true question ni, soalan yang betul-betul orang tanya. Boleh tak nak sembelih pada waktu malam, dia kata. Sebab apa? Sebab petugas surau hari raya pertama balik kampung, hari Ahad tu. Hari raya kedua, petugas surau baru datang semula ke KL ni. Nak sembelih hari raya kedua, Isnin tu tak boleh. Hari pertama tasyrik lah. Nak sembelih hari kedua tasyrik, hari Selasa, tak sempat sebabnya kerja siang hari. Hari Selasa dah kerja dah. Jadi waktu yang ada Selasa malam. Faham tuan-tuan? Lepas Isyak nak sembelih. Ada orang tanya, boleh tak sembelih haiwan korban pada waktu malam, iaitu Selasa selepas Isyak? Hari Rabu pagi, tengah hari tak sempat kerja dah. Rabu malam tak sempat dah, habis dah hari tasyrik. Maka ada tarikhnya Selasa malam. Boleh tak? Maka menyembelih haiwan korban pada waktu malam hukumnya adalah makruh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha 'anil dzabhi bil lail. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penyembelihan dilakukan pada waktu malam. Atas dasar apa? Atas dasar tidak dapat menonjolkan syiar Islam. Faham tuan-tuan? Salah satu maqasid korban ni, kita nak tonjolkan kekuatan umat Islam, kesepakatan, kesepaduan ramainya orang Islam. Umat Islam tu kalau kuliah maghrib yang datang hanya 50 orang je. Tapi umat Islam kalau time agih daging korban yang turun 2,000 orang.
Ini syiar tuan-tuan. Ramai rupanya orang Islam di sini ni. Maka kalau buat waktu malam, syiar itu tidak berjaya ditonjolkan. Maka atas dasar syiar tidak dinampakkan, hukum berkorban waktu malam adalah makruh. Dah selesai. Ada orang tanya, Ustaz, saya nak sembelih kambing, tak mampu. Boleh tak saya nak jadikan ayam yang saya ternak tu sebagai haiwan korban? Ayam. Boleh tak ayam? Ayam, puyuh, bagai-bagai kan? Kan haiwan korban tu mestilah terdiri daripada haiwan ternak. Disebut dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-34, min bahimatil an'am, terdiri daripada haiwan ternak. Ayam ternak tak tuan-tuan? Ada yang kata tak, ada yang kata ya. Ayam tu ternak tak? Haiwan ternak tak? Tak, haiwan ternak. Ternak kan? Boleh tak korban ayam? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab ayam, itik, bagai-bagai, ia tidak termasuk haiwan ternak yang dikenakan zakat. Haiwan korban ni haiwan ternak yang tertakluk kepada hukum zakat haiwan ternakan. Faham tuan-tuan? Rusa boleh tak? Rusa ternak tak? Ternak. Kena zakat tak rusa? Kena? Tak kena. Maka ia tidak tertakluk daripada haiwan korban. Sebab kalau kita tengok senarai haiwan korban, list yang dibuat oleh ulama tu, semuanya yang tertakluk kepada hukum zakat. Unta, ada zakat untanya. Lembu ataupun adik-beradik lembu, ada dikenakannya. Kambing ataupun adik-beradik kambing, biri-biri, kibas, domba, dikenakan padanya zakat. Maka haiwan ternak yang dibolehkan korban, haiwan yang tertakluk padanya zakat haiwan ternak. Faham tuan-tuan? Ini perlu diluruskan supaya kita tidak hanya kata haiwan ternak semua boleh dijadikan korban. Tak. Nanti dia katakan kuda dia ternak, rusa dia ternak, benda ni dia ternak. Maka haiwan ternak bagaimana? Yang tertakluk kepadanya hukum zakat. Tapi ada orang yang berfikiran luar kotak sikit. Dia tanya, boleh tak haiwan korban tu kacukan? Kacukan macam mana? Lembu kahwin dengan kambing, keluar anak namanya lembing. Lembing ni boleh tak? Tak boleh. Kalau lembu kahwin dengan kerbau, namanya lembau. Boleh tak? Tak boleh. Faham tuan-tuan soalan dia? Kalau lembu dengan unta, jadi lemta. Ini luar kotak dia tanya. Kambing dengan ayam, kamyam contohnya. Boleh tak? Selagi mana haiwan yang termasuk dalam senarai, kacukan haiwan dari senarai tersebut, bila lahirnya anak daripada kacukan itu, ia boleh dijadikan haiwan korban. Faham tuan-tuan? Lembu dengan unta boleh, kerbau dengan lembu boleh, kambing dengan lembu, lembing boleh, selagi mana ia tertakluk kepada senarai. Kalau kambing dengan rusa jadi kamsa, tak boleh lah. Sebab dia mesti tertakluk kepada senarai haiwan yang dibenarkan untuk ibadah korban. Keluar daripada senarai itu, maka ia terkeluar daripada petunjuk sunnah. Faham tuan-tuan? Dah. Mana lebih afdal berkorban satu ekor kambing ataupun satu bahagian lembu? Tak buat keputusan lagi ni, nak korban apa ni? Dari sudut bajet tak ada masalah. Seekor kambing 900, satu bahagian lembu 800, beza 100 je. Keputusan tak buat lagi. Maka mana yang lebih afdal, seekor kambing ke ataupun satu bahagian lembu? Berkorban satu ekor kambing lebih afdal berbanding satu bahagian lembu. Apa sebab? Ia dilihat dari aspek darah. Haiwan yang dikorbankan, darah yang keluar dari haiwan itu, dia ada kelebihan kepada orang yang berkorban. Maka darah kambing yang dikorbankan, ia tidak berkongsi dengan penama yang lain, hanya satu penama saja.
berbanding dengan lembu, ia berkongsi dengan 7 penama yang lain. Maka lebih afdal berkorban kambing berbanding 1 bahagian lembu. Dia kaedahnya begini, secara ringkasnya, berkorban unta dengan lembu, unta lebih afdal. Dia tengok kepada daging. Tapi Malaysia ni, kita jaranglah masjid yang buat korban unta. Betul tak? Di Kuala Lumpur ni jarang-jarang seorang. Kalau lembu tu macam-macam. Lembu sadar biasa kita dengar. Lembu wahyu ada orang buka bahagian korban ni RM29,999 satu bahagian. Lembu wahyu baka Miyazaki, grade dagingnya A5. Satu bahagian RM29,999. Lembu wahyu ada buka. Tapi unta ni jarang orang buat dah. Sebab apa? Mungkin sebab payah kot pengurusan. Sebab unta kalau nak sembelih dia kita kena dudukkan unta baru boleh sembelih. Bukan baring tak, dia kena duduk baru boleh sembelih. Kita penyembelih kita ni orang Melayu ni kan, dia rendah-rendah sikit. Nak sembelih dengan berdiri macam tu tak sampai. Orang Arab sambil berdiri dia pop, dia buat macam tu. Jadi nak dudukkan unta ni, biasanya nak dudukkan unta kena cakap Arab. Ada satu kes dulu di Pahang berlaku. Dibuatlah kursus kepada imam-imam ni sebab ada masjid di Parlimen Pekan. Masa tu PM-nya daripada Pekan. Ada masjid yang dapat tajaan untuk sembelih unta. Maka imam penyembelih di kawasan tersebut tu berlatihlah cara macam mana nak dudukkan unta bagai-bagai. Hari raya unta tak nak duduk. Tak nak duduk. Cakap Arab pun tak nak duduk. Baca ayat kursi pun tak duduk. Imam baca Yasin, baca Al-Fatihah tak duduk. Ini orang cerita ni. Telefonlah ke pejabat agama Pahang. Kata macam mana ni unta tak nak duduk ni, degil sungguh unta ni. Pejabat agama telefon pejabat veteriner untuk cek susu galuh unta ni datang dari mana. Bila cek, didapati unta tu datang dari Australia rupanya. Cakap Arab tak faham, kena speaking dia baru boleh. Jadi payah, lepas daripada tu payahlah masjid kita nak buat unta ni. Tapi kalau orang yang boleh berkorban unta lebih afdal berbanding dengan lembu. Faham tuan-tuan? 7 ekor kambing lebih afdal berbanding dengan seekor unta. Kalau unta harganya RM9,000, kambing 7 ekor lebih kurang RM6,300, tapi kambing lebih afdal. 7 ekor kambing juga lebih afdal berbanding dengan seekor lembu. Seekor kambing lebih afdal berbanding 1 bahagian lembu ataupun 1 bahagian unta. Kambing jantan ataupun lembu jantan lebih afdal berbanding lembu betina bagi menjamin keseimbangan baka, dan didapati daripada lembu ataupun kambing jantan dagingnya banyak, daging pejal berbanding dengan lembu betina tadi. Yang bertanduk lebih afdal berbanding yang tidak bertanduk. Biri-biri dengan kambing mana lebih afdal? Yang afdal kambing ke biri-biri? Apa? Kambing. Yang afdal biri-biri. Sebab apa? Sebab bulu dia banyak. Bulu tu Rasulullah sebut, bulu dia, kuku dia, tanduk dia akan datang di hari akhirat untuk memberi syafaat kepada orang yang berkorban nanti. Maka biri-biri lebih afdal berbanding dengan kambing. Kalau tuan-tuan ada pilihan lah, biri-biri ke kambing, biri-biri ke kambing, maka pilih biri-biri. Sebab bulu dia akan menjadi saksi di hari akhirat kelak. Banding dengan kambing keke, kambing kampung tu kan, yang kuruh bulu pun tak ada dah. Tulang, nampak tulang rusuk boleh buat main gitar tu. Kurus sangat kan. Kecil. Lalu afdal biri-biri. Ini dalam bab afdal lah. Warnanya yang paling afdal warna putih. Selepas itu warna kuning. Selepas itu tak dilihat lagi kepada warnanya. Yang paling afdal kambing yang besar ataupun lembu yang besar. Ini dari sudut afdal binatang korban. Dah. Kemudian batasan haiwan korban umurnya. Kalau unta genap 5 tahun menuju tahun yang ke-6. Kalau lembu ataupun kambing genap 2 tahun menuju tahun yang ke-3. Ini batasan umur dia. Bagaimana nak tahu umur tu dah cukup? Ya, bila dah cukup umur ni dia mahal sikit.
Kalau terlalu muda sangat, bila dimasak dan digulai, akan dapati kambing yang terlalu muda tadi 6 bulan contohnya dah disembelih dah, akan dapati dagingnya berlendir. Kita nak makan tu rasa gigit sikit. Tapi kalau cukup umur ni sedap. Sedap. Batasan umurnya 2 tahun ke atas. Telah genap 2 tahun menuju tahun yang ketiga. Cara mengenal dah cukup umur, tengok kepada gigi. Bila gigi susunya sudah luruh bertukar kepada gigi kekal, maka kambing ataupun lembu tersebut sudah cukup umur. Siapa yang mampu cek sebelum disembelih, itu mantap, bagus. Tapi hati-hatilah nak cek gigi lembu ketika belum sembelih ni, takut kena sedok dia. Kalau tak mampu, lepas sembelih tu tengok gigi dia, rupa-rupanya gigi susu lagi, maknanya ladang bagi yang tak cukup umur lah tu. Murah tuan-tuan. Ini hati-hati. Ini banyak kadang-kadang berlaku kes yang diberi tu kerana nak tawarkan harga murah, maka diberilah yang tak cukup umur. Ini kena hati-hati. Ustaz, saya baru lahir anak lelaki katanya. Boleh tak saya nak akikahkan anak lelaki saya bukan dengan kambing tapi dengan bahagian lembu? Boleh tak tuan-tuan? Biasanya akikah ni dengan kambing. Tapi kerana nak cukupkan seekor lembu ni, dia nak masuk 2 bahagian lembu. Maka seekor lembu 7 bahagian, 5 bahagian korban, 2 akikah. Korban. Bahagian yang ke-6, 7 akikah. Boleh tak? Boleh tak akikah tu dengan lembu? Itu nombor 1 sekali. Ada kata tak boleh. Tak boleh. Campur 1 lembu dengan 2 korban dengan akikah boleh tak? Tak boleh. Kalau ada yang datang ustaz katanya tak boleh campur korban antara akikah dan korban lembu atas 1 lembu, korban dan akikah. Akikah ni hanya kambing saja, maka pendapat yang disampaikan itu pendapat daripada Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah. Tapi kalau ada yang datang katanya boleh bercampur bahagian korban dan akikah, dan boleh akikah dengan bahagian lembu, pendapat itu daripada Imam Nawawi daripada mazhab Syafi'i dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Maka kesimpulannya boleh ataupun tidak? Boleh. Boleh. Inilah beberapa cuplikan lah soalan-soalan ataupun isu berkaitan korban. Panjang lagi kita nak huraikan sebenarnya. Daging korban boleh diagihkan pada bukan muslim ataupun tak, bagaimana dengan korban nazar, mana lebih afdal dalam negara luar negara. Ini waktu kita terbatas, lain kesempatan lah kita huraikan perkara tersebut insya-Allah. Kita bagi laluan pada azan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.